Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam satu bahasa. Alhamdulillah kita dapat sekali lagi bersama-sama dalam tuition secara atas talian Perlis Mengaji. Okey, pada hari ini pelajar bersama-sama cikgu lagi, iaitu Cik Saudah binti Ibrahim dari Sekolah Menengah Kebangsaan Syed Hassan. Bagi slot yang kali kedua ini, cikgu akan menerangkan serba sedikit lagi tentang teknik pemahaman bagi kertas 2. Ya? Teknik pemahaman bagi kertas 2. Cikgu menganggap bahawa pemahaman sangat penting sebab di sinilah daripada analisis yang dibuat berdasarkan peperiksaan SPM kertas 2 tahun 2019, cikgu mendapati bahawa pelajar-pelajar menghadapi masalah apabila menjawab soalan pemahaman. Okey, markah, apabila kita melihat kepada markah kertas peperiksaan calon SPM, didapati bahawa markah paling sedikit bagi kertas 2 ialah pada bahagian pemahaman. Disebabkan itulah pada hari ini cikgu ingin menyentuh teknik menjawab pemahaman, okey, bagi memantapkan lagi pengetahuan para pelajar tentang soalan pemahaman. Okeylah. Jadi marilah bersama-sama cikgu pada hari ini kita mendekati lagi teknik menjawab soalan pemahaman untuk memastikan markah yang akan kita peroleh nanti ialah markah yang cemerlang. Jom kita belajar pemahaman. Okey, marilah bersama-sama dengan cikgu selama 1 jam dalam tuition Perlis Mengaji pada hari ini. Okey, soalan pemahaman ialah soalan 2. Soalan 2 dalam bahasa Melayu kertas 2 kita. Okey, jadi soalan ni soalan 2 yang membawa 35 markah dan bagi soalan ini para pelajar terdapat 4 bahagian ataupun 4 soalannya. Okey, dia ada soalan kecil. Okey, ada 4 bahagian. Yang pertama ialah soalan 2A iaitu pemahaman petikan umum. Nah, pemahaman petikan umum berdasarkan soalan rumusan yang cikgu telah pun sentuh pada 1 hari bulan April yang lalu. Okey, jadi soalan nanti berdasarkan pemahaman yang kita telah pelajari pada 1 hari bulan April yang lalu. Okey, nah. Jadi soalan pemahaman petikan umum ini terdapat 9 markah. Okey, 9 markah. Markah sangat banyak ya setiap bahagian tersebut. Okey, soalan 2B adalah soalan pemahaman cerpen atau drama. Okey, soalan pemahaman cerpen atau drama. Jadi para pelajar sudah maklum bahawa kita perlu belajar, perlu menguasai kedua-dua antologi. Okey, antologi Komsas. Pertama kita belajar antologi Jaket Kulit Kijang semasa di tingkatan 4. Okey, kita belajar cerpen dan drama daripada antologi Jaket Kulit Kijang. Okey, kita belajar cerpen. Apa yang kita belajar para pelajar? Cuba nyatakan, ingat tak lagi? Nah, semasa PKP ni mungkin ada yang dah lupa. Cikgu ingatkan sekali lagi, kita belajar cerpen Kado Ayam dan Raja, kemudian cerpen Mungshi, yang ketiga, cerpen Jaket Kulit Kijang. Ini soalan tahun lepas. Okay, tahun lepas, soalan Jaket Kulit Kijang daripada antologi Jaket Kulit Kijang sendiri. Dan drama ialah drama berhikmat untuk negara. Ini daripada antologi tingkatan 4 yang sudah pun dikuasai oleh para pelajar sendiri. Ya. Okey. Kemudian pada tahun ini, mungkin para pelajar baru saja menyentuh 1 ataupun 2 cerpen. Sebab kita belajar selama 2 bulan, cikgu rasa. 2 bulan, lepas tu kita menghadapi peperiksaan awal tahun. Okey, lepas tu kita PKP. Kita terberhenti sekejap. Okey, untuk tahun ini, para pelajar belajar cerpen atau drama daripada antologi Sejadah Rindu. Ingat tak lagi antologi Sejadah Rindu? Okey. Baik, cerpen apa yang pelajar dapat pelajar belajar?
Okey, mungkin pelajar telah pun menyentuh tentang cerpen Cinta Ahmad Mutawakil. Okey, yang pertama ialah Cinta Ahmad Mutawakil, yang kedua ialah cerpen Gerhana Manusia, yang ketiga ialah Hipertensi, dan drama yang ada dalam Sejadah Rindu ialah drama Bukan Gila. Okey, baik. Yang ketiga ialah soalan 2C, iaitu soalan pemahaman prosa tradisional. Okey, dalam antologi Jaket Kulit Kijang, kita belajar satu prosa tradisional dan satu lagi daripada Sejadah Rindu. Okey, kita ada kepimpinan melalui teladan dan burung terbang dipipiskan lada. Jadi pelajar perlu menguasai kedua-dua prosa tradisional ini untuk memastikan para pelajar mendapat markah maksimum 8 markah bagi soalan prosa tradisional. Dan yang terakhir dalam soalan pemahaman kita ialah soalan 2D, iaitu pemahaman sajak ataupun syair atau gurindam daripada kedua-dua antologi tersebut. Okey? Markah yang diperuntukkan bagi soalan 2D ialah 9 markah. Jadi apabila pelajar menguasai kedua-dua antologi ini, sudah pastilah para pelajar boleh menjawab soalan 2B, 2C dan 2D dengan cemerlang. Itu matlamat kita. Okey, mari kita bersama-sama lihat apakah bentuk soalan dan bagaimanakah cara untuk menjawab soalan pemahaman ini. Okey, sebelum itu kita lihat dulu panduan pemarkahan soalan pemahaman. Okey, dalam skema yang telah ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia, bagi setiap markah yang diperuntukkan ada deskripsi atau kriteria untuk memastikan pelajar mendapat markah. Okey, kita tengok deskripsi bagi soalan yang membawa 2 markah. Okey, apabila soalan itu membawa 2 markah, kita dapat kriteria-kriteria yang penting untuk memastikan calon layak mendapat 2 markah. Pertama ialah jawapan calon mestilah tepat mengikut konteks ataupun isi cukup dan ayat gramatis. Calon layak mendapat 2 markah. Okey, baik, jawapan ini selalunya untuk soalan maksud rangkai kata ataupun soalan berdasarkan petikan. Okey, soalan untuk mendapat 1 markah, jawapan tepat tetapi ayat tidak gramatis, ataupun jawapan calon kurang tepat, isi tidak cukup tetapi ayat gramatis, maka calon akan mendapat 1 markah. Ini kriteria bagi mendapat 2 markah soalan pemahaman. Okey, baik, macam mana kita nak dapat 3 markah, iaitu markah penuh untuk soalan yang diberikan 3 markah. Okey, deskripsinya ialah isi cukup dan lengkap atau relevan dengan tugasan dan ayat gramatis. Jadi calon dapat 3 markah. Okey, untuk dapat 2 markah, calon itu akan dapat 2 markah sekiranya jawapan calon hanya isi cukup dan lengkap, relevan tetapi ayat kurang gramatis. Jadi 2 markah. Dan 2 markah juga sekiranya isi tak cukup. Okey, perlu 2 isi tapi calon hanya bagi 1 isi. Isi itu pula kurang lengkap tetapi ayat gramatis. Penting, ayat gramatis sangat penting. Jadi calon akan dapat 2 markah. Okey, calon akan dapat 1 markah sekiranya isi tidak cukup atau kurang lengkap dan ayat kurang gramatis. Maka 1 markah daripada 3 markah calon akan dapat. Okey, sekarang kita lihat bagi soalan yang membawa 4 markah, deskripsinya isi cukup dan lengkap, relevan dengan tugasan dan ayat gramatis. Maka calon akan layak mendapat 4 markah. Okey, calon akan dapat 3 markah sekiranya isi cukup, lengkap, relevan tetapi ayat kurang gramatis. Markah 1 markah jatuh daripada 4 markah disebabkan ayat kurang gramatis. Okey. Calon akan dapat 2 markah sekiranya isi tidak cukup,
kurang lengkap dan ayat gramatis. Okey, jadi calon akan dapat dua markah. Okey, calon akan dapat 1 markah sekiranya isi tidak cukup, kurang lengkap dan ayat kurang gramatis. Jadi calon perlu memastikan bahawa dalam setiap jawapan calon perlulah dalam ayat yang gramatis dan isi mesti mencukupi. Okey? Baik, seterusnya kita akan lihat apakah ini peringatan. Peringatan maknanya calon perlu patuhi ataupun calon perlu elakkan. Apakah peringatan yang telah diberikan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia? Yang pertama, jawapan mestilah menggunakan ayat sendiri. Apa maksud ayat sendiri? Nanti cikgu akan tunjukkan. Okey, yang dimaksudkan dengan penggunaan ayat sendiri. Okey, jawapan mestilah menggunakan ayat yang lengkap, gramatis. Tadi disebutkan tadi, apabila isi cukup tetapi ayat tidak gramatis, calon akan hilang 1 markah. Besar rubrik dia. Calon akan hilang 1 markah. Okey, kita kena elakkan supaya kita tidak hilang markah bagi ayat yang tidak gramatis. Apa yang dimaksudkan dengan ayat gramatis? Okey, nanti kita lihat bersama-sama. Okey, baik. Dalam soalan pemahaman, untuk menjawabnya kita juga ada tekniknya. Okey, cikgu letakkan di sini teknik dia, iaitu soalan 2A sama dengan soalan 2C. Apakah yang dimaksudkan sama? Ingat tak lagi soalan 2A cikgu sebutkan tadi? Soalan pemahaman petikan umum, iaitu soalan berdasarkan petikan rumusan yang diberikan. Okey, ada 3 soalan. Soalan 2C ialah soalan pemahaman prosa tradisional. Ada 3 juga soalan. Jadi bagi soalan 2A, soalan petikan umum ini sama dengan petikan prosa tradisional. Apakah yang dimaksudkan sama tersebut? Inilah tekniknya. Teknik kita nak dapat markah yang semaksimum ataupun markah penuh bagi setiap bahagian soalan yang ditanya. Okey, yang ni kita kena ingat. Dan cikgu, pelajar cikgu minta mereka hafal. Sebab kadang-kadang nak ingat satu hal. Kemudian kalau hafal tu lebih cepat mereka ingat. Okey. Baik, soalan 2A, 2C1 ialah soalan maksud rangkai kata. Apakah makna soalan maksud rangkai kata? Pelajar perlu memberikan definisi bagi setiap perkataan yang ditanya. Kebiasaannya 2 patah perkataan. Rangkai kata maksudnya lebih daripada 1 patah perkataan, kita sebut rangkai kata. Kebiasaan bagi soalan 2A dan soalan 2C, okay, soalannya tanya 2 patah perkataan. Makna bagi 2 patah perkataan. Sebab itu kita panggil maksud rangkai kata. Jadi calon kena berikan makna yang seerti. Di sinilah calon perlu membaca kamus dewan. Sebab kalau kita tak menguasai makna ini, maka calon sukar untuk memberikan definisi bagi perkataan yang ditanya. Okey, soalan 2 bagi soalan 2A dan 2C ialah soalan berbentuk pemahaman petikan. Makna soalan pemahaman petikan ialah jawapan atau isi ada dalam petikan yang diberikan. Okey, soalan 2A ada dalam petikan rumusan. Soalan 2C ada dalam petikan prosa tradisional yang diberikan. Jadi calon cari jawapan dalam petikan tersebut. Inilah maksudnya teknik. Okay, kita menguasai teknik menjawab. Kita tahu kat mana kita nak dapatkan jawapan tersebut. Okay. Baik, bagi soalan 2A3, 2C3, jawapan ialah bagi soalan kebat. Okay, soalan kebat. Apa itu kebat? Kemahiran berfikir aras tinggi. Kebiasaannya soalan kebat ni dia akan mula dengan pada pendapat anda. Jadi jawapan kita akan mulakan pada pendapat saya. Sekiranya anda, ditanya sekiranya anda sultan dalam soalan 2C. Sekiranya anda Laksmana, okey, soalan 2C.
Jadi kita pun akan jawab sekiranya saya. Jadi anda perlu berlakonlah. Kan pelajar-pelajar perlu berlakon jadi sultan, perlu berlakon jadi laksmana, berlakon dalam memberikan jawapan. Bukan bangun nanti di dewan berlakon sebagai sultan, bukan. Okey, jadi ada juga soalan berbentuk wajar atau tidak wajar. Lama dah soalan berbentuk wajar atau tidak wajar ini tidak ditanyakan kepada calon. Jadi apabila ada saja soalan berbentuk wajar atau tidak wajar, calon boleh memberikan jawapan sama ada wajar atau tidak wajar. Jadi kena sebut. Okay, pada pendapat saya wajar tindakan laksmana. Pada pendapat saya wajar tindakan sultan. Kemudian berikanlah jawapannya. Okay, itu yang dimaksudkan dengan soalan kebat. Okay, kita dah menguasai soalan 2A, soalan 2C. Ingat, soalan pertama, cikgu ulang sekali lagi ialah soalan berbentuk maksud rangkai kata. Calon kena berikan definisi perkataan demi perkataan. Soalan 2 ialah soalan pemahaman petikan. Jawapan ada dalam petikan yang diberikan. Dan soalan 3 ialah soalan berbentuk kebat. Calon perlu berikan sendiri soalan kebat ini. Okey. Baik, sekarang kita tengok soalan 2B dan soalan 2D. Okey? Baik, apakah bentuk soalan bagi soalan 2B dan soalan 2D tersebut? Soalan 2B tadi kita ada lihat iaitu soalan berdasarkan cerpen atau drama yang terdapat dalam antologi kita. Okey, Jaket Kulit Kijang dan Sejadah Rindu. Tahun lepas soalannya ialah soalan cerpen Jaket Kulit Kijang. Tahun ni kita tak tahu ya. Belum lagi ada. Baik, soalan 2D ialah soalan sajak ataupun soalan puisi tradisional. Tahun lepas soalan sajak tingkatan 4. Okey, cikgu rujuk sini iaitu soalan www.cybermerdeka.com.my. Ini soalan daripada Jaket Kulit Kijang dari Istanbul. Ini soalan 2D. Okey, apakah bentuk soalannya? Okay, sekarang kita tengok apakah bentuk soalan bagi soalan cerpen atau drama dan soalan sajak atau puisi tradisional. Okey, soalan 2B1, soalan 2D1 ialah soalan berbentuk sama ada soalan maksud rangkai kata atau soalan maksud baris atau maksud rangkap ataupun soalan pemahaman petikan. Maknanya jawapan ada dalam petikan cerpen, sama ada petikan drama atau soalan ada dalam petikan sajak atau puisi tradisional. Okey, jadi calon carilah. Kebiasaannya tahun lepas ditanya soalan pemahaman petikan. Jadi jawapan ada dalam petikan. Okey nah? Baik, soalan 2B2, soalan 2D2 ialah soalan kebat. Jadi kebat naik duduk di tempat yang kedua. Bagi soalan cerpen, soalan drama, soalan sajak, puisi tradisional. Okey, ini calon kena berikan sendiri. Tetapi berdasarkan petikan yang diberikan oleh lembaga peperiksaan. Soalan 3 ialah soalan pemahaman Komsas. Ini soalan Komsas, iaitu soalan komponen sastra. Okay, berdasarkan aspek sastra yang dipelajari oleh pelajar-pelajar. Ya, satu isi daripada petikan. Okay, ditanya satu daripada petikan, satu daripada keseluruhan untuk cerpen dan drama. Bagi sajak puisi tradisional, kedua-dua soalan berdasarkan sajak atau puisi tradisional tersebut. Inilah kita kena ingat. Calon kena kuasainya betul-betul. Okey, sekarang kita pergi kepada ini bentuk soalan Komsas yang nombor 3 tadi. Okey, soalan itu berdasarkan sinopsis ataupun maksud, berdasarkan tema, berdasarkan nilai, persoalan, pengajaran. Dia ada teknik dia ada kaedahnya. Dia ada 10 semua. Perwatakan, plot, gaya bahasa, teknik plot, latar. Latar ada 3, latar masa, latar tempat dan latar masyarakat. Jadi pada kesempatan yang terhad ini, cikgu hanya akan tunjukkan beberapa kaedah sahaja, beberapa teknik bagi menjawab soalan Komsas. Okey, perlukan satu masa yang lain untuk kita mempelajari secara keseluruhan cara menjawab soalan Komsas dalam kertas 2. Okey.
Baik, sekarang kita tengok. Ni berdasarkan rumusan. Okey, rumusan yang kamu pelajari dulu. Cikgu dah tunjukkan soalan rumusan yang dulu ni. Cikgu bagikan 2 rangkap. Kamu boleh tengok balik YouTube yang telah kita pelajari hari itu pada 1 hari bulan April. Okey, soalan pemahaman petikan umum iaitu apakah maksud rangkai kata memberikan idea? Okey, 2 markah. Bagi soalan maksud rangkai kata ini, 2 markah diperuntukkan kepada pelajar. Okey, apakah maksud rangkai kata memberikan idea? Di sinilah cikgu nak terangkan apakah yang dimaksudkan dengan calon patut menjawab menggunakan ayat sendiri dalam ayat yang lengkap dan gramatis untuk memastikan calon mendapat 2 markah. Okey, yang kedua, perkataan memberikan. Apakah makna yang seerti dengan memberikan? Apakah makna yang seerti dengan idea? Jadi calon kena berikan. Untuk pemahaman 2A, okay, sekiranya calon hanya tahu satu patah perkataan, macam mana nak buat? Untuk memastikan calon dapat juga markah. Proses ini adalah proses untuk mendapatkan markah. Kalau kita tak dapat 2 markah, sekurang-kurangnya kita dapat 1 markah. Cikgu akan tunjukkan satu persatu caranya. Okay? Baik, sekarang kita cuba menjawab. Maksud rangkai kata memberikan idea ialah, ini maknanya, kita menjawab dalam ayat yang lengkap dan menggunakan ayat sendiri. Okay? Maksud rangkai kata memberikan idea ialah, bukan adalah, ialah. Mengeluarkan, memberikan maknanya mengeluarkan, mengatakan, idea, buah fikiran, pendapat, pandangan. Tetapi masa kamu menjawab soalan peperiksaan, tak perlulah memberikan banyak macam ni jawapan dia. Okey, kamu boleh berikan, maksud rangkai kata memberikan idea ialah mengeluarkan buah fikiran. Ataupun mengatakan pendapat, mengatakan pandangan. Okey? Jadi kita memberikan maksud bagi kedua-dua patah perkataan yang ditanya. Kamu akan dapat 2 markah. Okey, macam mana nak dapat 1 markah sekiranya kita tak mampu nak memberikan kedua-dua makna bagi perkataan tersebut? Okey, ni cara dia. Okey, kita nak dapatkan juga markah. Maksud rangkai kata memberikan idea ialah memberikan. Kita tak tahu perkataan memberikan tu apakah maknanya. Jadi kita salin balik. Okey, pelajar salin balik. Memberikan. Idea pelajar tahu. Jadi pelajar hanya memberikan makna bagi perkataan idea, iaitu pendapat. Jadi calon akan dapat 1 markah. Masih dapat 1 markah. Okey? Baik, yang kedua cikgu beri contoh. Maksud rangkai kata memberikan idea ialah memberikan, calon tahu makna dia ialah mengatakan. Tapi idea tu tak tahu apa dia makna idea. Terlupa. Kan kadang-kadang kita apabila kita jawab peperiksaan, kita punya pemikiran kadang-kadang tak ingat. Benda yang senang kadang-kadang kita tak ingat. Idea tu kita tak dapat berikan makna dia. Jadi calon tulis semula idea itu. Sekurang-kurang calon dapat 1 markah. Ini soalan 1. Soalan memberikan maksud rangkai kata. Inilah yang dimaksudkan peringatan tadi. Calon perlu jawab menggunakan ayat sendiri dan dalam ayat yang gramatis. Jangan buat sempang. Tulis sempang. Memberikan, terus tulis mengeluarkan pendapat. Calon dapat 2 markah. Jawapan betul. Tetapi ayat tidak gramatis, maka akan kurang 1 markah. Disebabkan ayat tidak gramatis. Okey, faham? Jadi cuba elakkan. Okey, soalan 2 bagi pemahaman petikan umum. Cikgu sebut tadi soalan pemahaman petikan, makna jawapan ada dalam petikan. Okey, tengok soalan kita. Remaja sangat gemar berbual tentang perubahan dalam fashion walaupun mereka masih bersekolah. Ini bentuk pernyataan. Okey, soalan sekarang terdapat bentuk pernyataan. Ada pernyataan dahulu sebelum soalan. Itu maksud dia. Dia akan bagi pernyataan kepada pelajar. Pelajar perlu memahami pernyataan tersebut. Jangan elakkan pernyataan tersebut dalam jawapan. Perhatikan betul-betul. Jangan abaikan. Kemudian baru baca soalan. Apakah yang sering menjadi topik perbualan remaja tentang fashion? Apa kata kuncinya di sini? Kalau pelajar lihat soalan kita, apakah kata kuncinya? Iaitu topik perbualan remaja tentang fashion. Jadi pelajar carilah dalam petikan rumusan yang diberikan itu,
perkataan yang menunjukkan topik perbualan remaja. Cari dalam petikan kita. Okey? Okey, mari kita tengok jawapan dia sesama. 3 markah. Calon perlu bagi 2 isi. 2 isi wajib. Okey, untuk mendapatkan 3 markah, 2 isi wajib. Tetapi sekiranya dalam petikan terdapat lebih daripada 2 isi, salin ke semua isi tersebut. Okay. Jangan ingat cukup setakat 2 isi. Kadang-kadang isi yang kita bagi itu bukannya isi tetapi huraian bagi isi yang pertama. Okay. Jadi kita akan hilang markah kita. Kita hanya akan dapat 2 markah, iaitu isi tidak cukup, ayat gramatis dapat 2 markah. Nah, okay. Sekarang kita tengok isi kita, jawapan kita. Okay. Perkara yang sering menjadi topik perbualan remaja tentang fashion ialah remaja sering bertukar-tukar pandangan tentang cara bersolek, P1, isi pertama, alat solekan terkini, isi yang kedua, dan koleksi baju serta seluar fashion terbaharu untuk kelihatan cantik dan kemas. Duduk di dalam rumah pun semasa PKP, kena pakai cantik-cantik, barulah semangat sikit nak belajar kan. Okay? Jadi isi ni ada dalam perenggan yang kedua. Okey, yang cikgu bagi minggu lepas. Kamu boleh rujuk semula ya. Jadi isi ni ada dalam petikan. Ingat baik-baik. Okey, baik. Ini ialah soalan 2 bagi soalan petikan umum. Jawapan ada dalam petikan rumusan yang diberikan. Lihat dia punya kata kunci. Dan ada juga soalan yang pernah diberikan, jawapannya tidak berada dalam turutan. Maknanya ada isi tu dalam perenggan pertama, ada isi dalam perenggan yang kedua dan ada isi dalam perenggan yang ketiga. Jadi pelajar perlu baca dan cari. Jangan ambil mudah ya, sebab sayang. Sebab markah paling mudah kita nak dapat ialah melalui soalan pemahaman petikan. Sebab jawapan dah diberikan dalam petikan. Okey, soalan kebat. Soalan 3 ialah soalan kebat. Pernyataannya, remaja perlu menitik beratkan penampilan diri untuk meningkatkan keyakinan diri apabila berhadapan dengan masyarakat umum. Selain penampilan diri, perkataan selain penampilan diri, maknanya penampilan diri bukan lagi jawapan dia ya. Apakah cara lain untuk meningkatkan keyakinan diri remaja? Okay, selain penampilan diri, selain berfashion, selain menampilkan gaya pakaian yang ranggi, yang moden, apakah cara lain untuk meningkatkan keyakinan diri remaja? 4 markah. Okey, untuk soalan ini bagi tahun 2019, ini tip ya. Calon catat elok-elok sebab ini ialah perubahan yang berlaku pada skema 2019. Okey. Jadi dulu apabila cikgu mengajar, cikgu terangkan pelajar boleh bagi 2 isi. Apabila 2 isi, pelajar perlu memberikan huraian. 1 isi campur dengan huraian, pelajar layak mendapat 2 markah. Okey, jadi apabila 2 isi, pelajar akan dapat 4 markah. Tetapi tahun lepas apabila pelajar memberikan 2 isi walaupun telah dihuraikan, pelajar hanya layak dapat 2 markah sahaja. Okey, maknanya di sini untuk tahun 2020 pelajar sepatutnya memberikan sekurang-kurangnya 3 isi atau lebih daripada 3 isi. Jadi selamat 3 isi, okey, untuk dapat 4 markah, tapi kalau rasa kurang yakin 3 isi boleh dapat 4 markah, bagi 4 isi. Tengok soalan betul-betul. Okey. Ini perubahan yang berlaku pada tahun 2019. Kalau pelajar nak huraikan isi tersebut, hurai. Sebab dah biasa menghuraikan isi, hurailah. Hurai itu dengan menggunakan kata hubung. Okey? Baik, kita tengok isi kita. Okey, selain penampilan diri, cara lain untuk meningkatkan keyakinan diri remaja ialah remaja mempunyai ilmu pengetahuan, mempunyai pelbagai maklumat tentang isu global, remaja mampu berkomunikasi dalam pelbagai bahasa dan mempunyai kemahiran dalam teknologi aplikasi teknologi.
Okey? Nampak cikgu masukkan keempat-empat isi ni dalam satu ayat sahaja. Apa sebab dia? Cikgu tahu pelajar apabila dia memulakan ayat yang lain, kalau satu isi satu ayat, apabila nak memulakan ayat yang lain, pelajar akan menggunakan penanda wacana, bandai, betul, ya. Tetapi kadang-kadang dia punya subjek tu hilang. Cara lain tu hilang. Okey, pelajar terus bagikan isi. Jadi bagi pemeriksa yang menitik beratkan subjek perlu ada dalam setiap ayat, jadi pelajar akan menghadapi masalah. Isi cukup, ayat tidak gramatis. Jadi pelajar hanya akan dapat 3 markah sahaja. Jadi hati-hatilah. Ini adalah masalah kita. Okey? Di situ cikgu bagikan dia punya sikit tip. Calon perlu beri 3 isi ataupun lebih isi. Nak memastikan dapat 4 markah. Sebab ini perubahan yang berlaku pada skema soalan 2A3. Okey? Jadi selesailah cara kita nak menjawab soalan pemahaman petikan umum. Nak tackle soalan. Bukan setakat tackle orang saja. Kena pakai cantik. Kena ada cara-cara dia, teknik-teknik. Tapi tackle soalan ni sangat penting. Sebab 35 markah. Banyak markah bagi soalan pemahaman. Ni 9 markah bagi petikan umum. Kita kena kuasai. Ada pelajar yang tidak mendapat markah langsung pada tahun lepas. Kenapa keadaan ini berlaku? Jawab tapi teknik tak betul, tolak markah. Lepas tu tak tahu jawapan tu ambil kat mana. Soalan sepatutnya ambil kat petikan, calon beri sendiri. Patut soalan 3, kebat. Calon berikan sendiri. Jawapannya. Tetapi inilah yang berlaku apabila pelajar tidak mengetahui teknik menjawab soalan petikan umum, petikan prosa moden, prosa klasik dan juga puisi. Okay, sekarang kita masuk kepada soalan yang kedua, soalan 2B. Okay. Masih lagi bersama-sama dengan cikgu. Kita belajar pemahaman pada hari ini. Okay, sekarang kita lihat teknik untuk menjawab pemahaman cerpen. Okey, cikgu baca dulu bentuk soalan dia. Okey, latihan 2B petikan cerpen. Baca petikan cerpen di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri. Cikgu ambil petikan sedikit, lebih kurang 180 patah perkataan daripada soalan Cinta Ahmad Mutawakkil, Antologi Sejadah Rindu. Cikgu bacakan petikan tersebut. Maknanya dia bukan merayaulah, kata penghulu Ibrahim Sigap. Pada usia 15 tahun, Ahmad Mutawakkil laksana jendela, tempat kami menjenguk dunia. Tahun 1943, dia semakin kerap menghilang. Pada suatu hari, Imam Ngah Drama memberitahu kami. Kata Ahmad Mutawakkil, di bandar dia bekerja membaca dan menjawab surat-surat rahsia daripada Inggeris untuk kumpulan anti-Jepun. Kami mendengar tetapi tidak begitu memahami perihal cerita itu. Cuma satu hari pada tahun 1945, beberapa bulan setelah kelibat tentera Jepun langsung tidak lagi menjengah kampung kami, Imam Ngah Deraman menyampaikan berita terbaharu. Ahmad Mutawakkil balik tengah malam tadi. Katanya Hiroshima dan Nagasaki kena bom. Jepun akan menyerah kalah tak lama lagi. Walaupun cerita itu laksana mimpi yang kabur dan sukar ditafsirkan, kami tetap berasa lega dan menyembahkan syukur. Dipetik dalam drama Cinta Ahmad Mutawakkil oleh Zainal Rashid Ahmad, Antologi Sejadah Rindu Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey, petikannya. Okey, sekarang kita jawab soalan petikan cerpen tersebut. Okay, soalan pertama. Soalan pertama cikgu sebut tadi, sama ada soalan dia maksud rangkai kata ataupun soalan pemahaman petikan. Maknanya jawapan ada dalam petikan. Okay? Pada usia yang masih muda remaja sudah boleh melaksanakan tanggungjawab dengan baik. Ini pernyataan. Apakah pekerjaan yang dilakukan oleh Ahmad Mutawakkil semasa zaman pendudukan Jepun? Ini umur dia 15 tahun masa tu. Okey.
Pada zaman pendudukan Jepun, Ahmad Mutawakkil berusia 15 tahun. Tetapi dia sudah melakukan pekerjaan yang besar pada masa itu. 2 markah. Jadi, setiap satu isi akan membawa 1 markah. Jadi, calon perlu cari 2 isi. Tapi sekiranya dalam petikan yang diberikan terdapat lebih daripada 2 isi, salin. Jangan buang isi tersebut. Salin sampai habis. Okey, nah? Okey, kita tengok jawapan kita. Pekerjaan yang dilakukan oleh Ahmad Mutawakkil semasa zaman pendudukan Jepun ialah dia bekerja membaca dan menjawab surat-surat rahsia daripada Inggeris untuk kumpulan anti Jepun. Pertama ialah dia bekerja membaca, 1 markah. Yang kedua, dia menjawab surat-surat rahsia daripada Inggeris untuk kumpulan anti Jepun. Dalam perenggan yang kedua tadi yang cikgu baca. Nampak tak? Jadi dalam ni cuma ada 2 jawapan sahaja. Jadi kamu bagilah 2 jawapan. SPM kebiasaannya lebih daripada 2 jawapan. Lebih daripada 2 isi. Okey, jadi senang. Untuk dapat markah yang ini sangat senang. Patuh pada teknik menjawab soalan yang telah cikgu berikan tadi. Okey, sekarang kita tengok soalan 2. Soalan 2 ialah peperangan banyak meninggalkan implikasi kepada masyarakat dan negara. Nampak kan? Dia kata peperangan banyak meninggalkan implikasi, kesan, natijah. Okay, kita belajar itu kan makna yang seerti dalam formula rumusan. Okay, kepada masyarakat dan negara. Kepada 2 pihak sini. 1 masyarakat, yang kedua negara. Ini pernyataan. Sekarang kita tengok soalan dia. Kadang-kadang dia saja nak mengelirukan kita. Pada pendapat anda, apakah kesan peperangan kepada masyarakat? Okey, tadi dalam pernyataan ada 2 pihak, masyarakat, negara. Tapi dalam soalan hanya 1 pihak sahaja yang kita perlu jawab. Okey, kepada masyarakat saja. Apakah kesan peperangan kepada masyarakat? Ini pendapat anda. Maknanya soalan kebat. Jawapan, pada pendapat saya, kesan peperangan kepada masyarakat ialah masyarakat. Ingat, pelaku mesti dinyatakan, disebut sebab ditanya masyarakat. Masyarakat terkorban nyawa. Okey, masyarakat meninggal dunia, mati. Okey, jawapan yang sama. 1 isi. Harta benda masyarakat musnah. Okay, semasa peperangan, harta masyarakat akan musnah. Masyarakat akan kehilangan harta, sama kan? Okay, dan masyarakat hidup dalam ketakutan. Sekarang kita menghadapi masalah COVID-19, masyarakat juga hidup dalam ketakutan. Ini sekarang kita berperang juga. Okay, masyarakat hidup dalam ketakutan. Cikgu bagi berapa isi di sini? Ada 3 isi. Okay, berapakah isi yang akan diterima oleh pemeriksa? Okey, bagi soalan 3 markah, isi maksimum ialah 2 isi. Jadi cikgu bagi 3 isi, maknanya lebih 1 isi. Sebagai langkah berjaga-jaga. Okey, kita tak tahu. Skema kadang-kadang kita bagi macam ni, skema keluar macam lain. Sebab tu kita bagikan lebih. Bagi calon yang mampu berfikir lebih, maka berilah lebih isi. Okey, nah? Nak bagi 5, bagi tak ada masalah. Selalunya 4 calon bagi. Okey? Baik, sekarang kita tengok soalan 3. Soalan yang biasanya pelajar menghadapi masalah, iaitu soalan Komsas. Okey, soalan kita, huraikan 1 perwatakan Ahmad Mutawakkil yang terdapat dalam petikan cerpen. Nampak? 1 perwatakan Ahmad Mutawakkil yang terdapat dalam petikan cerpen dan 1 perwatakannya yang lain daripada keseluruhan cerpen yang tidak terdapat dalam petikan. Okey, ada 2 jawapan yang perlu kita berikan. 1 kita ambil daripada petikan yang diberikan tadi, yang cikgu baca tadi. 1 lagi daripada keseluruhan cerpen yang telah kamu baca. Ingat baik-baik. Daripada keseluruhan cerpen. Okey? Baik, apa jawapannya? Macam mana kita nak menjawab soalan perwatakan? Aspek sastra yang ditanya di sini ialah perwatakan. Okey, daripada 10 cikgu tunjukkan tadi aspek sastra. Okey, 1 yang diambil iaitu perwatakan. Okey, macam mana kita jawab soalan perwatakan? Okey. Baik, 1 perwatakan Ahmad Mutawakkil dalam petikan ialah
seorang yang berpengetahuan luas ataupun dia seorang yang berpengetahuan luas. Okey, kamu nampak kan? Okey, apabila perwatakan, jawapan dia mestilah seorang yang. Seorang yang. Okey, ini berdasarkan daripada petikan tadi. Kenapa kita kata dia seorang yang berpengetahuan luas? Iaitu kita kena bagi huraian lah. Huraian juga mesti berdasarkan petikan tadi. Okey? Baik, huraian mesti dimulakan dengan nama watak. Watak kita siapa ditanya? Ahmad Mutawakil, iaitu watak utama kita dalam cerpen ini. Okey, jawapan kita, Ahmad Mutawakil dianggap jendela bagi masyarakat kampungnya kerana semua maklumat dunia diketahui melalui Ahmad Mutawakil. Sebab tu isi dia kata tadi seorang yang berpengetahuan luas. Masyarakat kampung dapat maklumat tentang peperangan yang berlaku pada masa itu melalui Ahmad Mutawakil. Jadi kita jawablah. Okey, jawab soalan perwatakan, isi ialah seorang yang berpengetahuan luas, titik. Lepas tu huraian mesti mula dengan nama watak dan ambil huraian itu dalam petikan berdasarkan isi yang diberikan tadi. Okey nah, ingat nah. Baik, lepas tu dia tanya satu perwatakan daripada keseluruhan cerpen. Kita sambung lagi, nak mulakan dengan penanda wacana boleh, tak ada masalah. Selain itu, di samping itu, seterusnya. Okey? Perwatakan lain daripada keseluruhan cerpen, silap sini. Keseluruhan cerpen ialah seorang yang cinta akan negara. Ahmad Mutawakil ni kan, seorang yang cinta akan negara. Kenapa cikgu tak letakkan nama Ahmad Mutawakil dalam isi? Okey? Ingat, dalam isi kita sepatutnya tidak boleh meletakkan nama watak. Kecuali soalan bentuk peristiwa dalam novel. Ada soalan bentuk peristiwa. Bagi soalan cerpen, soalan drama, setakat 2019, tidak ada soalan peristiwa dalam cerpen atau drama. Belum ada lagi. Okay? Sebab tu, dalam isi, pelajar sepatutnya tidak meletakkan nama watak. Okey? Setakat hari ini tak ada lah lagi hukuman yang dikenakan bagi soalan perwatak ni sekiranya calon letak nama Ahmad Mutawakil situ. Tapi cikgu ajar pelajar jangan letakkan nama watak dalam isi. Terus saja. Perwatakan lain daripada keseluruhan drama ialah dia seorang yang cinta akan negara. Kita letakkan dia. Okey? Huraiannya, kita mula dengan nama watak Ahmad Mutawakil berjuang sehingga kehilangan nyawa demi memerdekakan negara daripada penjajahan Jepun dan komunis. Ini daripada keseluruhan. Okay, banyak perwatakan Ahmad Mutawakil. Kamu boleh rujuk perwatakan Ahmad Mutawakil berdasarkan cerpen Cinta Ahmad Mutawakil. Jadi pelajar perlu membaca cerpen ni. Okey? Mana nak tahu kan? Kod-kod mana nak tahu soalan ni yang akan, cerpen ini yang akan ditanya pada tahun 2020. Okey. Itu soalan pemahaman moden. Okey, kita ambil daripada cerpen Ahmad Mutawakil. Sekarang kita beralih kepada teknik menjawab pemahaman prosa klasik. Pemahaman prosa klasik. Okey, soalan 2C. Baca petikan prosa tradisional di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri. Okay, cikgu bacakan petikan. Cikgu ambil sikit je petikan daripada cerita kita ni. Maka Ketalasari pun berdirilah atas kepala Laksmana itu. Katanya, teririk bangkai pula aku ini. Adapun akal Laksmana tidur itu kerisnya sudah terhunus. Lalu ia bangun melompat menikam dada Ketalasari terus ke belakangnya. Maka Laksmana pun berkata, "Cih, mati engkau olehku." Setelah Ketalasari merasai luka itu, maka dihunusnya kerisnya pula mengusir Laksmana. 2-3 langkah maka ia pun rebah terjerumus lalu mati. Maka oleh Laksmana dihirisnya syahwatnya, diambilnya lalu ia kembali ke rumahnya. Nah, itu petikan daripada kita punya kepimpinan melalui teladan. Sebab tahun lepas naik burung terbang dipipiskan lada. Jadi tahun ni cikgu lebih tumpukan kepada kepimpinan melalui teladan. Okey, kita tengok soalan dia.
Okey, berikan maksud rangkai kata terjerumus. Berikan maksud rangkai kata rebah terjerumus. Okey, apa maksud rangkai kata rebah terjerumus ini? Okey. Maksud rangkai kata rebah terjerumus ialah jatuh tersungkur. Rebah jatuh, terjerumus ialah tersungkur. Jadi kita memberikan makna bagi kedua-dua. Bagi pemahaman klasik, kita tak boleh pilih salah satu je. Katalah kita tak tahu rebah. Lepas tu kita tahu terjerumus saja. Tak boleh. Yang ni mesti kita tukarkan kedua-dua maknanya. Okey, soalan 2. Persediaan penting sebelum melakukan sesuatu. Persediaan penting sebelum melakukan sesuatu. Apakah persediaan yang dilakukan oleh Laksamana untuk menghapuskan ketalasari? 3 markah. Okey, ingat. Jawapan dalam petikan. Cikgu dah ulang banyak kali. Persediaan yang dilakukan oleh Laksamana untuk menghapuskan ketalasari ialah Laksamana tidur dengan menghunuskan kerisnya. Itu persediaan dia yang pertama, dapat markah. Lalu ia bangun melompat 2 dan menikam dada ketalasari sehingga terus ke belakang. Ada 3 jawapan. Okey, 3 markah, calon. Patutnya bagi 2 isi. Tapi kita bagi semua isi yang terdapat dalam petikan. Okey, jadi kita bagi lebih daripada 2 isi. Jadi calon akan dapat 3 markah ayat gramatis. Jadi tidak ada markah yang akan ditolak. Ini maksud cikgu. Ingatlah soalan 2 ambil daripada petikan. Okey, soalan 3. Pertumpahan darah bukan jalan penyelesaian terbaik untuk sesuatu persengketaan. Ini pernyataan dia. Pada pendapat anda, apakah hukuman selain membunuh yang perlu dikenakan kepada Kertalasari? Dalam cerita, Laksamana telah menjatuhkan hukuman bunuh kepada Kertalasari. Sebab tu dia hunus keris tadi, dia tikam sehingga ke belakang. Jadi kita kena fikir selain membunuh, apakah lagi hukuman yang sepatutnya dikenakan kepada Kertalasari, seorang penderhaka. Okey, kita tengok jawapan kita. Pada pendapat saya, hukuman selain membunuh yang perlu dikenakan kepada Kertalasari ialah hukuman penjara seumur hidup. Penjarakan dia. Hukuman kerja berat. Bagi kerja berat. Dan dihukum buang negeri juga boleh dikenakan kepadanya. Buang negeri. Zaman dulu boleh dibuang negeri. Kan? Jadi cikgu bagi 3 isi. Okey? Sepatutnya kita bagi 2 isi saja. Tapi cikgu lebihkan isi. Samalah kamu. Kamu kena berikan isi yang lebih. Supaya kamu beringat bahawa kita tak pasti jawapan kita itu betul atau tidak. Jadi kita kena bersedia, sentiasa bersedia. Okey, soalan yang terakhir untuk soalan 2, bahagian yang terakhirlah bahagian pemahaman sajak. Okey, cikgu baca dulu soalan dia, soalan 2D, soalan sajak. Cikgu ambil erti hidup bererti daripada Antologi Sejadah Rindu. Baca sajak di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri. Cikgu tak mau baca sajak ni, jadi cikgu pendengarkan nyanyian sajak Sejadah Rindu daripada Cikgu Julius, iaitu Cikgu Cemerlang Sabah. Cikgu minta kebenaran daripada beliau. Jadi kamu dengar sajak ini, terlebih dahulu sebelum kita jawab soalan. Datangi malam sepi, bagai kalung yang melingkari leherku, tidak berubah keesokan hari. Siapakah yang datang menjengukku? Keluhan seorang tua sunyi, keheningan tasik, kehijauan rumput hanya menjadi bayangan di
penjuru ruang zaman. Cinta dalam rahim dilupai, dari sulung ditendang ke bongsu, dari anga ditendang ke sulung balik. Ku cari erti hidup, menderita, mengerang sakit, berdiri tanpa ruang. Aku bagi mereka tiada makna. Anakku, bakaku, baik setia maupun derhaka. Semoga disirami benih keinsafan, menjadi penawar dalam hati, embun cinta atasi angin dingin. Jangan terpekun, ada yang mati, ada yang hidup, tiada yang kekal kecuali Tuhan. Okey, baik, itu ialah lagu yang telah dinyanyikan oleh Cikgu Julius ya. Kamu boleh rujuk dia punya YouTube dia. Okey. Baik, sekarang kita tengok soalan kita. Soalan 1, berdasarkan sajak, penyajak menyatakan dirinya tidak bermakna bagi anak-anaknya. Apakah harapan penyajak kepada anak-anaknya? Jadi kamu boleh lihat, okey, jawapan tu ada pada rangkap yang terakhir. Harapan penyajak kepada anak-anaknya ialah semoga anak-anaknya sama ada yang baik atau yang derhaka akan insaf, menjadi penawar dalam kehidupan dan sedar bahawa setiap yang hidup tidak kekal. Bagi soalan D, seboleh-bolehnya calon mestilah menggunakan ayat sendiri. Jangan ambil bulat-bulat daripada rangkap yang diberikan. Okay, ini berbeza dengan soalan 2C, calon boleh ambil bulat-bulat. Kalau tak faham, tahun lepas, calon ambil bulat-bulat, diberikan markah. Okay, soalan 2. Ibu bapa merupakan insan yang banyak jasanya kepada anak-anak. Mengapakah anak-anak perlu mengenang jasa ibu bapa mereka? Soalan kebat. Jadi faham apa soalan kebat, jadi calon kena berikan sendiri jawapan. Okey, kita lihat jawapan. Anak-anak perlu mengenang jasa ibu bapa kerana ibu bapa yang melahirkan mereka dan membesarkan mereka dari kecil. Okey, cikgu bagi satu isi, satu ayat. Selain itu, ibu bapa perlu dikenang jasa mereka kerana ibu bapa lah yang memberikan pendidikan sejak kecil dan merawat anak ketika mereka kesakitan. Okey, ini isi yang seterusnya. Baik, kamu boleh memberikan isi dalam ayat yang berbeza, tetapi ingat, mesti lengkap, ada subjek dan ada predikatnya. Okey, soalan 3, soalan terakhir kita, huraikan 2 pengajaran sajak tersebut, 4 markah. Okey, 2 pengajaran daripada sajak. Tadi cikgu terangkan soalan Komsas bentuk perwatakan. Okey, sekarang kita tengok bentuk pengajaran. Okay, macam mana nak jawab soalan berbentuk pengajaran? Pengajaran daripada sajak ialah kita hendaklah menyayangi ibu bapa dengan menjaga mereka ketika tua. Jadi pengajaran hendaklah, perlulah. Okay. Bagi isi kemudian huraian, penyajak sedih kerana anak-anaknya mengabaikan dirinya dan mereka tidak menziarahinya. Okay, itu satu isi dan diberikan huraian. Isi yang kedua. Selain itu, pengajaran kedua ialah kita hendaklah sedar bahawa setiap yang hidup pasti akan mati. Penyajak berpesan kepada anak-anaknya agar mereka sedar bahawa satu hari nanti kematian pasti bagi setiap yang hidup. Kena bagi ikut
Tak perlu bagi banyak-banyak jawapan, cukup setakat 2 isi kerana dia minta 2 sahaja. Okey? Hati-hati sebab bentuk pengajaran mestilah dalam bentuk yang diberikan. Okey, nanti kita belajar apakah lagi bentuk aspek sastra yang lain apabila kita masuk soalan novel. Okey, nah? Jadi itu sahaja kita punya teknik menjawab. Sebelum cikgu menutup kita punya perjumpaan pada hari ini, ingat jangan cuai. Pertama sekali, teknik menjawab mestilah betul. Inilah yang selalu dilakukan oleh pelajar. Teknik menjawab salah. Tidak mengikut teknik yang cikgu berikan tadi. Jadi markah akan hilang. Ayat tidak lengkap. Ingat, setiap rubrik yang diberikan tadi mesti ayat gramatis. Kalau ayat tak gramatis, ayat yang tidak lengkap, maka markah akan jatuh. Calon tidak boleh salin bulat-bulat, terutama bagi soalan puisi. Soalan 2D tadi. Okay, cikgu dah tekankan. Jaga bahasa. Bahasa dari segi ejaan, tata bahasa mesti tepat. Tanda baca, koma, titik mestilah betul. Dan isi mestilah mencukupi. Lihat markah yang diberikan. Kalau 3 markah, bagi 3 isi. Kalau 4 markah, bagi 4 isi. Okey? Baik, itu sahaja untuk hari ini. Kita betulkan yang biasa. Biasakan yang betul. Bahasa Melayu, kamu pasti akan mendapat A tambah. Jadi sebelum cikgu menutup tirai perjumpaan kita dalam slot pada hari ini, pastikan seperti biasa, pada akhirnya kita mestilah duduk di rumah, diam-diam di rumah sambil membuat ulang kaji, sambil menambahkan ilmu pengetahuan kita. Tujuannya supaya kita dapat menghapuskan COVID-19 dan terima kasih kepada frontliner ataupun barisan hadapan kita. Marilah bersama-sama dalam Perlis mengaji setiap hari sehingga 14 hari bulan. Sekian sahaja daripada cikgu, Puan Cik Saudah binti Ibrahim. Kita jumpa lagi dalam slot yang ketiga pada hari esok, iaitu slot tata bahasa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita jumpa lagi pada masa yang lain.